Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Fauzi, nombor matrik A188-399 bersama sahabat saya Ahmad Izzat Husni bin Mazlan A186217 akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Etika Menegur Sesama Pendakwah dalam Perkara Khilaf. Yang pertama, pengenalan. Khilaf dalam beramal mengikut kepada mazhab atau pendapat tertentu dalam permasalahan akidah, syariah dan tasawuf adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan dalam dunia Islam. Khilaf telah pun berlaku pada zaman Rasulullah SAW ketika mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar khilaf ataupun berbeza pandangan tentang tawanan perang. Seterusnya, perbezaan ini mampu menghilangkan kesatuan dalam kalangan umat Islam. Malah tidak mustahil ia akan menjadi senjata oleh musuh-musuh Islam untuk memanipulasi umat Islam. Seterusnya, amalan yang terlalu berpegang pada satu-satunya pendapat atau mazhab tanpa berfikiran terbuka dengan pendapat yang lain akan memberi kesan negatif kepada kesejahteraan dan kehormatan hidup beragama. Seterusnya, teguran sesama umat perlu dilaksanakan supaya timbulnya kesedaran untuk mengelakkan kesan negatif ini terjadi. Etika dan nilai murni perlu diterapkan dalam melaksanakan teguran apabila berlakunya khilafan. Baiklah, yang seterusnya adalah faktor berlakunya khilaf di Malaysia. Yang pertama, Jabatan Mufti Negeri-Negeri atau Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dilihat sebagai badan organisasi yang paling berwibawa dan boleh dipercayai dalam menyelesaikan masalah. Kemudahan internet juga menyumbang kepada orang ramai mengakses saluran yang pelbagai di laman sesawang untuk mencari jawapan kepada persoalan yang timbul. Seterusnya, berlakunya masalah khilaf apabila jawapan yang dikemukakan oleh badan organisasi ini ataupun daripada internet dalam bentuk yang pelbagai mengikut masa dan situasi serta uruf setempat. Hujah perbincangan yang ilmiah mengikut kaedah ilmu dan wujud perbincangan yang berdasarkan andaian dan pemikiran akal semata-mata juga merupakan faktor berlakunya perkara-perkara khilaf. Seterusnya, menyebabkan perbincangan tersasar daripada manhaj ilmu dan menatijahkan kesimpulan yang tersasar daripada kaedah hukum syarak. Masyarakat mempersoalkan fatwa yang diputuskan kerana ia membawa kepada perdebatan dan menimbulkan kesangsian terhadap institusi berautoriti ini tanpa memahami fungsi, peranan, skop dan kaedah yang digunakan oleh institusi. Yang terakhir, perlu untuk menyediakan garis panduan umum kepada orang ramai untuk memahami perbezaan pendapat ataupun perkara khilaf. Seterusnya adalah etika penyelesaian terhadap isu-isu khilaf kepada golongan pendakwah atau golongan ilmuwan khususnya. Yang pertama adalah perlu menegur secara peribadi jika terdapat ada kesalahan yang disampaikan terhadap sesuatu berita itu. Hal ini kerana jika memungkinkan, teguran sebaiknya disampaikan secara peribadi bukan di depan umum akan dapat mengurangi kemampuan untuk menimbulkan perasaan tersinggung atau mempermalukan penerima teguran. Tambahan pula, jika rasa ikhlas nak menegur, bersemuka terus dengan orang berkenaan dan tegur secara berhormat. Jangan menegur kesalahan orang, terutamanya orang yang lebih tua dan berkuasa di depan orang lain. Perbuatan sebegitu seolah-olah kita membuka aib orang. Niat serta niat baik kita untuk menegur itu disalah tafsir oleh orang-orang lain. Yang kedua adalah perlulah berlaku adil dalam memberi teguran atau pendapat. Ini kerana orang Islam yang sebenar ialah yang menghukum berdasarkan kepada keadilan dan berlaku adil kepada semua orang, baik yang baik maupun yang jahat,
baik yang Islam maupun yang bukan Islam, baik yang dekat maupun kepada yang jauh, dan baik kepada kawan maupun kepada lawan. Seterusnya, yang ketiga adalah penggunaan bahasa dalam menuturkan kata-kata yang baik dan benar. Ini dapat memberikan kesan yang mendalam kepada diri serta pendengar. Hal ini kerana dapat dicontohi oleh Rasulullah SAW juga, yang mempunyai 4 sifatnya, iaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Ini akan dapat dengan cara ini akan dapat mengharmonikan keadaan terhadap isu-isu khilaf, serta semua pandangan akan boleh diterima dan ditapis secara berhikmah dengan cermat, mengikuti panduan Al-Quran serta As-Sunnah. Selain itu, kita pergi ke kesan terhadap isu khilaf yang berlaku di Malaysia. Kesan ini boleh mencetuskan dari pelbagai kalangan, antara daripada individu itu sendiri kepada orang awam, keluarga atau masyarakat khususnya. Yang pertama, kesan isu anak sah tidak taraf ini akan menimbulkan perdebatan dalam kalangan masyarakat, sekaligus menimbulkan kesangsian terhadap institusi berautoriti tanpa memahami fungsi, peranan, ruang kerja serta manhaj yang digunakan terhadap institusi tersebut. Ini bermaksud akan menjadikan masyarakat kekeliruan terhadap isu-isu ini. Yang seterusnya, kedua adalah isu aurat isteri bersalin yang disambut oleh doktor lelaki. Ini akan menimbulkan banyak pendapat dan jawapan yang tidak munasabah, sehingga ada seorang pendakwah meletakkan atau melabelkan lelaki itu sifatnya dayus kerana sengaja mendedahkan auratnya kepada khalayak ramai atau doktor lelaki yang buat pembedahan tersebut. Kenyataannya itu mencetuskan perdebatan dalam kalangan netizen, rata-ratanya khususnya ataupun doktor pakar bedah bersalin. Yang ketiga adalah isu kalimah Allah. Isu ini melibatkan akidah kita dalam menggunakan kalimah Allah, khususnya penggunaan kalimah Allah kepada orang bukan Islam. Ini akan menimbulkan keraguan antara masyarakat serta menimbulkan kekecaliruan hujah-hujah antara golongan yang berilmu khususnya. Slide yang seterusnya akan membincangkan tentang perselisihan pendapat antara pendakwah mengenai masalah khilaf. Perselisihan terjadi kerana tafsiran yang berbeza terhadap sumber Islam seperti Al-Quran dan Hadis, serta kepercayaan dan aliran pemikiran yang berbeza dalam Islam. Pendapat berbeza mengenai pengenalpastian dan penilaian dalam perbuatan bid'ah. Setengah daripada pendakwah ini akan menganggap suatu perbuatan itu adalah bid'ah, manakala setengah yang lain berfikiran secara fleksibel, iaitu menganggap perkara tersebut adalah perkembangan baru dalam masyarakat. Tuduhan bid'ah terhadap pendakwah juga timbul daripada perselisihan faham dalam tafsiran atau amalan agama yang dianggap oleh setengah pihak itu tidak selari dengan ajaran yang ditetapkan. Seterusnya, perselisihan yang seterusnya adalah berlakunya pendakwah yang fanatik terhadap mazhab tertentu, sering bersikap keras dan tidak mahu menerima pandangan atau tafsiran yang berbeza daripada pandangannya sendiri. Seterusnya, pengaruh fanatik boleh menyebabkan perpecahan di kalangan sesama pendakwah, baik dalam hubungan peribadi maupun dalam aktiviti berdakwah. Seterusnya adalah etika penyelesaian terhadap isu-isu khilaf kepada golongan pendakwah atau golongan ilmuwan khususnya. Yang pertama adalah perlu menegur secara peribadi jika terdapat ada kesalahan yang disampaikan terhadap sesuatu berita itu. Hal ini kerana jika memungkinkan, teguran sebaiknya disampaikan secara peribadi, bukan di depan umum, akan dapat mengurangi kemampuan untuk menimbulkan perasaan tersinggung atau mempermalukan penerima teguran. Tambahan pula, jika rasa ikhlas nak menegur, bersemuka terus dengan orang berkenaan dan tegur secara berhormat. Jangan menegur kesalahan orang, terutamanya orang yang lebih tua dan berkuasa, di depan orang lain. Perbuatan sebegitu seolah-olah kita membuka aib orang, niat serta
niat baik kita untuk menegur itu disalah tafsir oleh orang-orang lain. Yang kedua adalah perlulah berlaku adil dalam memberi teguran atau pendapat. Ini kerana orang Islam yang sebenar ialah yang menghukum berdasarkan kepada keadilan dan berlaku adil kepada semua orang, baik yang baik maupun yang jahat, baik yang Islam maupun yang bukan Islam, baik yang dekat maupun kepada yang jauh, dan baik kepada kawan maupun kepada lawan. Seterusnya, yang ketiga adalah penggunaan bahasa dalam menuturkan kata-kata yang baik dan benar. Ini dapat memberikan kesan yang mendalam kepada diri serta pendengar. Hal ini kerana dapat dicontohi oleh Rasulullah SAW juga, yang mempunyai 4 sifatnya, iaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Ini akan dapat dengan cara ini akan dapat mengharmonikan keadaan terhadap isu-isu khilaf, serta semua pandangan akan boleh diterima dan ditapis secara berhikmah dengan cermat, mengikuti panduan Al-Quran serta As-Sunnah. Jadi kesimpulannya, yang pertama, khilaf atau perbezaan pendapat tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat kerana setiap ahli masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza. Setiap pendapat yang dikemukakan perlu diberi penghormatan. Yang kedua, terdapat organisasi berautoriti yang menentukan hukum dan hujah dalam permasalahan ummah. Hal ini juga tidak lari dari masalah khilaf kerana jawapan yang dikemukakan oleh organisasi tersebut ada kalanya dalam bentuk yang pelbagai mengikut masa dan situasi serta uruf setempat. Yang ketiga, etika dalam memberi teguran antara sesama pendakwah amat penting kerana ia akan mempengaruhi hubungan antara individu tersebut dalam menerima teguran. Cara memberi teguran yang sebaiknya adalah dengan menyampaikan secara peribadi dan bukannya menegurnya di khalayak umum. Jelaslah bahawa khilaf bukan punca perpecahan umat Islam, akan tetapi ia merupakan satu punca berkembangnya pendapat-pendapat dalam berfatwa. Perpecahan yang berlaku adalah berpunca dari individu atau kumpulan itu sendiri yang tidak mengamalkan etika dan adab dalam berikhtilaf. Sekian daripada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.